من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك أو كما صدق الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan juga peluang yang masih lagi terbuka kepada kita sampailah pada pagi ini. Moga-moga kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah dengan syukur yang paling tinggi, agar kita dapat jadi orang yang pandai menilai yang mana yang telah pun diberikan oleh Allah sebagai satu nikmat yang besar. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, yang mana Allah Ta'ala kekalkan kita sampai ke hari ini. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, moga-moga pagi ini tuan-tuan kita bangun dengan keadaan kita jadi kelompok syakiran, abdan syakura, hamba yang paling pandai bersyukur. Yang keduanya, kita bangun sebagai satu hamba yang meletakkan keseluruhan apa jua kebergantungan kita kepada Allah. Kita letakkan semuanya kepada Allah kerana dialah penentu bagi hidup kita. Ikhtiar itu manusia, tapi yang menentu itu adalah milik Allah. Jika manusia tidak berikhtiar, hanya melepaskan, hanya letakkan diri kepada Allah, maka itu merupakan satu kesalahan tuan-tuan. Kalau sakit dia mesti ikhtiar, kalau dia susah mesti cari jalan untuk dia memudahkan dia. Kalau dia ni rezeki dia kurang, dia kena cari rezeki tambah. Begitulah tuan-tuan, Allah jadikan kita seperti itu. Dia nak kena ada usaha. Dan yang ketiga tuan-tuan, bila bangun daripada tidur ini, ucapkanlah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kerana Allah telah bangunkan kita, telah bangkitkan kita dengan kehidupan lagi. Jika kita tidur dengan tidur yang terus, lepas kita dimatikan sebentar, kerana tidur itu adalah mati sebentar. Allah boleh je nak matikan kita terus, tapi dibangunkan kita balik, diberikan kita peluang lagi. Lepas bangun dari tidur, Allah bagi peluang lagi untuk meneruskan lagi hidup, untuk meneruskan lagi kehidupan. Sama ada nak menjadi orang yang pandai bertaubat ataupun pandai buat. Nak jadi yang mana satu? Tuan-tuan, bangun pagi ni, tiga benda ni kena duduk dalam kepala kita. Kena duduk dalam kepala kita agar kita jadi orang yang pandai bersyukur. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung balik kita punya pengajian dan juga perbincangan dengan kitab kita tuan-tuan, kitab An-Nasaihul Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman, oleh Al-Imam Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, mungkin lama juga kita tak baca kitab ini. Kita berhenti last pada 14 hari bulan 7 2023. Tuan-tuan, agak beberapa bulan, masuk 8, 9, masuk 2 bulan kita tak jumpa. Ni bulan 10 baru jumpa pula. 2 bulan kita tak jumpa, 2 kali tak jumpa tuan-tuan. Hari ni kita jumpa balik. Tajuk yang kita akan sambung hari ni ialah tajuk wajib
bijaksana dalam menyeru kepada yang benar. Wajib jadi orang yang bijaksana. Dia boleh jadi bijaksana, dia boleh jadi bijak sini. Kita yang mana satu? Bijaksana ke bijak sini? Wajib bijaksana dalam menyeru kepada yang benar. Nak seru kebenaran pun kena bijak. Bukan boleh kata lagu ni, aku tak ada peduli lah, nak cakap apa aku cakap lah. Dia tak boleh cakap lagu tu. Dia tak boleh cakap lagu tu. Aku tak ada kisah lah, nak berasa hati ke, nak rasa apa ke, saya akan cakap, saya cakap. Dia seru kepada orang yang bukan Islam, nak menyeru kebenaran. Tuan tengok tak skill, seni yang ditonjolkan oleh orang-orang yang pandai berdakwah. Tuan tengok tak tuan-tuan? Tuan-tuan perasan tak kalau Dr. Zakir Naik tu, dia tidak condemn kepada agama lain, tapi dia menonjolkan kebenaran agama Islam. Perasan tak? Seni. Dia habaq tentang kebenaran agama ni. Dia cerita agama. Kemudian dia compare dengan kefahaman yang ada pada kitab-kitab agama lain. Dia tak kata agama apa lekeh lah, agama apa lagu ni. Dia tak kata. Sebab Nabi larang kita menghina agama lain. Nabi larang. Nabi suruh kita menyatakan kebenaran agama kita dan menyedarkan orang tentang kesilapan yang berlaku kepada agama-agama lain. Bukan condemn, bukan perli, bukan kata, bukan pi duk taruh kawan tu punya agama, tak. Sebab kena bijak. Apabila kita perli, kita pi kata ke agama orang, pertama bila timbul sifat marah, timbul marah, nombor satu sekali dakwah kita takkan berkesan dan tidak akan berjalan. Orang takkan ambil apa yang kita nak sampaikan. Tuan-tuan tengok kita sendiri ya, kalau kita mula marah, kita nak dengar lagi ke orang cakap? Orang main sabak kita pun kita siku muka dah. Tuan-tuan, baik. Wa'lam, kata Syekh, qala musannifuhu rahimahullah wa nafa'ana fi ulumi fi darain, amin amin ya rabbal alamin. Wa'lam, ketahuilah, sesungguhnya sifat lemah lembut dan belas kasihan dengan menjauhi kekasaran, dan kekasaran adalah jalan utama untuk menarik orang ramai kepada jalan yang benar dan patuh akan perintah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ni jalan satu, dia kena jauhi daripada kekerasan, perbuatan yang keras, percakapan yang keras. Dia kena jauh. Tak boleh mula-mula first kita punya tindakan pi keras terus, tak boleh. Tuan-tuan, tak boleh. Hendaklah anda bersifat demikian terhadap orang-orang yang anda menyuruh atau melarang, serta memberikan nasihat dari kaum muslimin, dari orang Islam. Kena bagi dia nasihat yang lembut. Kalau dia buat salah, nasihat yang lembut. Anak kita bukan boleh duk main suka-suka hati, tuan-tuan, marah terus tanpa ada dia punya pemeringkatan. Bermula daripada teguran yang lembut, kepada teguran yang lembut, kepada teguran yang lembut, dan terusnya kepada teguran yang keras. 3 kali lembut, 4 baru masuk keras. Ini anak kita jika dia buat salah yang sama. Bukan terus keras, tuan-tuan, nak tunjuk kita punya kebapaan kita, tuan-tuan. Walaupun kita kata kan ni, tak ada dah ustaz, saya ni membesar dengan bapak saya ni, bapak saya tak kerti cakap elok, bapak saya tak pernah cakap elok dengan saya. Tuan-tuan tengok karakter kita. Kalau kita ni mai daripada keluarga yang lahir daripada keluarga yang bapak kita tak pernah pun mai sayang kita,
bapak tak pernah pun mai cakap elok dengan kita, kira cakap marah. Tuan-tuan tengok karakter budak-budak yang memang family lagu tu, tuan-tuan tengok karakter dia lagu mana. Dia beza tuan-tuan. Saya tak mau tuan-tuan kata ya bapak saya lagu tu, tak mau. Bapak kita dah bela kita elok. Cumanya karakter itu akan dipengaruhi. Anak akan mempengaruhi pada anak-anak punya karakter. Satu hari tuan-tuan, waktu Nabi duduk dengan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, tuan-tuan, tiba-tiba Nabi duduk dengan Sayyidina Husain. Nabi ambil qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Husaina ibn Ali radhiyallahu anhuma. Kata Abi Hurairah, satu hari Nabi duduk dengan Sayyidina Husain, Nabi qabbala, cium Sayyidina Husain, cium, sayang Sayyidina Husain. Qabbala ni arti apa tuan-tuan? Sayang sungguh, cium sungguh. Maksudnya cium ni cium pak cium. Wa indahu al-Aqra' bin Habis, dan bersama dengan Nabi pada masa itu ialah Aqra' bin Habis, seorang sahabat Nabi nama Aqra' bin Habis. Faqala al-Aqra' tengok, dia tanya, ya Rasulullah, ma qabbaltu indi waladun indi asyaratun auladun, aku ada 10 orang anak. Ma qabbaltu syai'an ahada, aku tak pernah pun pi sayang seorang pun daripada mereka. Tak pernah tuan-tuan. Aqra' tak pernah pi cium seorang pun anak dia. Kira panglima. Kalau hari ni kita bangga, kata saya tak ada ustaz, anak-anak saya jegir pun mereka okey. Saya jegir pun daripada takut. Dengar hadis ni. Nabi kata apa? Nabi tengok, Nabi terus, Nabi kalih tengok wajah Aqra'. Nabi bagi satu ayat simple punya tapi melekat. Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa tak reti sayang, siapa tak reti berbelas kasihan, berbelas sayang, tak boleh berkasih sayang, tak reti. Dia tak mau berkasih sayang agar orang nampak dia orang yang agak orang gadah. La yurham, Allah takkan sayang kat dia. Siapa tak reti sayang, maka dia takkan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kot kata manusia tak sayang, tak apa lagi ni, Allah pun tak sayang kat dia. Sebab apa? Hang tak reti berkasih sayang. Tuan-tuan, sebab itu sifat belah kesian ni, sifat belah kena ada pada diri orang Islam. Tuan-tuan, salah tak salah kalau kita sayang sahabat kita daripada orang bukan Islam? Nak tanya tuan-tuan dalam masjid yang mulia ni, tuan-tuan ada tak orang bukan Islam, kawan, sahabat yang baik dengan tuan-tuan dan tuan-tuan sayang dekat dia? Okey, tuan-tuan sayang dekat dia, tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan sayang dekat kawan tuan-tuan buat apa? Kawan Islam dengan kawan bukan Islam, apa kita boleh buat? Apa yang kita perlu buat? Tuan-tuan, kalau sayang dekat sahabat kita yang bukan Islam, tuan-tuan kena cari kira jalan ke syurga. Sebab kita tahu dia tak pi ke syurga kerana dia tak ada lagi kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan kena nyatakan benda tu kepada dia. Dengan apa cara? Yang ni kita abang ni bijaksana dalam menyeru kepada kebenaran. Kena bijaksana. Saya baru habis tuan-tuan 10 bulan punya kursus. Baru habis Khamis baru ni. Dalam saya punya grup kursus ni tuan-tuan, kami ada 21 orang.
Dalam 21 orang ni tuan-tuan, ada Chinese, ada Indian. Indian ada 1 orang tuan-tuan. Chinese ada 5 orang. Duduk 10 bulan tuan-tuan. Kami berkawan ni, berkawan baik. Hang tolong aku tolong hang. Apa aku tak cukup, hang tolong bagi cukup. Apa yang hang tak cukup, aku tolong cukupkan. Apa yang aku tak cukup, hang tolong cukup bagi kat aku. Tuan-tuan, rasa macam kawan, rasanya family. Tuan-tuan tahu baru ni, ini masuk 21 orang. Ada seorang kawan kami ni tuan-tuan, baik sungguh, baik. Perempuan, baik betul. Tapi kakak-kakak lah dengan saya ni, kira kakak lah. Mereka semua 50 lebih dah tuan-tuan. Saya lah masuk tentang konting ni tuan-tuan, seorang-seorang yang agak nak kata tua pun tak tua, nak kata muda pun tak muda lah. Berbanding dengan dia pun tuan-tuan, belah-belah tahun kot lah. Duduk kawan dia baik kak lah, kak. Nak mengurat pun tak boleh. Pasal apa? Semua berumur. Baik tuan-tuan, ada seorang ni baik sungguh. Hari waktu kami dah habis semua kursus, minggu lepas, kira 2 minggu, kami semua pergi buat pembentangan, nak bentang, nak submit semua projek, semua tu nak masuk pula, nak kena viva lagi tuan-tuan, nak kena pergi lagi kursus dan pembentangan, dan ada soal jawab semua macam. Dah habis semua dah, kira selesai pembentangan tu, selesai dah kami punya kursus tu. Balance tu adalah untuk sekadar nak pergi selesai beberapa benda lagi lah. Tuan-tuan, kawan ni minggu lepas ada seorang kawan kami perempuan ni, cukup seminggu lah. Hari Sabtu minggu lepas saya duduk dekat Penang, saya balik mai, dia duduk dekat Jitra, dekat tempat kami kursus tu. Dia tak balik, dia duduk Langkawi, dia tak balik tuan-tuan. Pasal dia kata jauh, nak balik pun tak baloi dengan sehari 2 hari ni. Dia duduk kat situ. Adalah beberapa orang lagi duduk situ, geng-geng Kelantan pun tak balik tuan-tuan. Malam dia telefon kat kawan saya, dia kata tolong Ustaz, bawa dia pergi hospital. Dia sesak nafas, dia jatuh dalam toilet. Taklah tua sangat tuan-tuan, dalam 40 lebih, 49 kat 50 lah, 50 lebih kurang. Kawan ni bawa pergi hospital, tuan-tuan. Sampai ke hospital, duduk hari Sabtu. Hari Ahad tu petang kami pergi tengok. Alhamdulillah okey dah, nafas semua okey, cuma darah dia tak cukup. Doktor buh darah lah apa semua. Masuk hari Isnin okey lagi. Hari Selasa dia, doktor kata paru-paru ada ayak. Doktor membawa gas, dia penat balik, bawa gas, bawa oksigen. Hari Rabu kami pergi tengok, saya pergi tengok lagi sekali. Masa tu duk bawa gas besar, nak cakap pun tak apa nak boleh dah. Dalam celah-celah tu, bila waktu gas dia oksigen drop sampai 50 lebih, doktor pun bagi dia oksigen tambahan tu, okey, naik balik. Dan naik tu dia balas mesej kawan-kawan dalam grup, kata doa kat saya okey dah sikit, alhamdulillah. Dia pernah hantar saya pergi ke hospital Sultanah Bahiyah Balustaq. Alhamdulillah kita pun lega. Tu tahu saya pergi, masa saya pergi ziarah dia hari Rabu tu, saya pergi ziarah dengan kawan saya yang Chinese 2 orang ni, perempuan, dengan lagi ada beberapa orang lelaki, perempuan yang lain bersama dengan kami pergi tengok. Yang perempuan ni tuan-tuan, yang Chinese ni, yang lelaki yang Muslim ni pergi tengok, tapi tak ada lah tunjukkan dia punya sedih apa, tak ada. Tapi yang Chinese tuan-tuan ni, dia tengok tuan-tuan, daripada dalam kereta lagi dia duduk menangis lah. Dia kata saya sayang dekat Kak Mila ni, saya sayang dekat dia. Ni Chinese,
Dia ada perasaan yang tak tahu Allah Ta'ala bagi kat dia perasaan sayang kat kawan ni macam mana saya tak tahu. Dia sayang sungguh. Pergi tengok tuan-tuan kawan ni, dia tengok saya tak boleh tengok lah ustaz, dia keluar main tu, dia duduk menangis kat duduk dia tepi tu duduk menangis. Saya tak apa nanti kita sama-sama balik tu, ustaz tolong ustaz balik sekali lagi, tolong buat sembahyang hajat ustaz, tolong buat sembahyang hajat. Dia abang suruh buat sembahyang hajat. Dia buh dalam grup kami, saya kawan-kawan muslim tolong buat sembahyang hajat untuk Kak Mila ni. Tuan-tuan, bukan kata Chinese luar apa, Chinese Penang, Cina Penang tuan-tuan. Dia bawa mai kawan-kawan ni, dia habis mak hari Khamis kami pagi tu pukul 12 dah habis dah semua, kami nak balik. Jadi kami ni keluar daripada sana dengan masuk 21, keluar mai tuan-tuan 20 orang keluar, seorang lagi tunggu masa konvo nanti. Tapi dia lepas lah. Hari Khamis kami balik, saya balik nanti pukul 2 petang. Saya keluar dari sana pukul 2 petang, dapat berita alhamdulillah Kak Mila dah dimasukkan pada ward biasa. Sebab semalam tu semua duduk red zone, dah masuk ward biasa. Kita dengar lega tuan-tuan. Pukul 8 malam lepas maghrib, WhatsApp saya tengah duduk mengajar, tengah duduk kuliah tuan-tuan di Bayan Baru di surau Kampung Jawa. Saya tak tengok lah WhatsApp, dia hantar dia meninggal tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak siapa yang pi daripada Penang pi ke Sultanah Bahiyah, pi sana? Siapa dia? Ni 3 orang yang Cina ni tuan-tuan, 3 orang naik kereta dah balik mai Penang dah, dengan jalan jam semua tuan-tuan. Dia redah sampai pi ke Alustang, pi Sultanah Bahiyah, hantar jenazah daripada duduk kat Lostang tu, dia duk buat live. Ada seorang kawan duduk Lostang, dia ni pensyarah kami, buat live, nak suruh nak tengok, kawan-kawan minta nak tengok tuan-tuan. Dari situ pi pula, bawa pi, kawan-kawan lain tak bawa pun, depa ni tuan bawa jenazah sampai ke Kuala Kedah. Nak bernasuk lembut pi. Dia kata apa tau, saya kalau boleh saya nak ikut bot ni. Kita tengok tuan-tuan, kita punya sedih macam mana Allah campurkan kasih sayang antara, walaupun dia berlainan agama tuan-tuan, tapi sayang tu walaupun 10 bulan tak sampai setahun pun duduk, tapi Allah campurkan kasih sayang tu. Sebab tu tuan-tuan, saya tengok, bila tengok macam ni, pagi ni hantar mesej lagi, saya teringat sangat kat dia, ni nak hantar mesej dalam WhatsApp. Ni lusa ni, lusa apa hari ni? Hari ni depa nak ambil flight, nak pergi tengok kubur. Tuan-tuan. Kita rasa ya Allah, ramai yang duduk dengan depa 10 bulan, tapi Allah bagi kat depa kasih sayang ni. Bukan kata aku ada kawan tak, kami duduk satu kelas, sama-sama duduk, tapi Allah tuan-tuan tak tahu. Lepas tu kita tuan-tuan jangan ukok lagi dalam bab ni, jangan ukok bab tu, kerana kasih sayang Allah tak ada sempadan. Kasih sayang Allah tak ada sempadan tuan-tuan. Hari ni kalau orang Islam sendiri tak tahu sayang kepada orang Islam, malu kita tuan-tuan. Hari ni yang di Gaza, berlaku di Gaza, adik-beradik kita seagama dengan kita pun tak tahu apa yang kita buat. Waktu kita ditimpa musibah, mungkin kita anak kita sakit, isteri kita sakit, suami sakit, kita boleh bangkit malam minta tadah tangan, minta doa, menangis-nangis minta doa ke Allah Ta'ala. Kalau diuji dengan ujian hutang, ujian rezeki tak ada, bangkit minta doa tuan-tuan.
Tuan-tuan bangun tak tengah malam minta, ya Allah, bantulah agamamu ya Allah, tolong Zat, orang-orang tolong Zat ya Allah, ya Allah tolong, seru Allah, ya Allah, ya Allah, tolong adik-beradik kami di Gaza ini. At least kita ada usaha kita menonjolkan sifat irham, sifat kasih sayang ni tuan-tuan, kerana harga dia mahal, harga mahal sifat kasih sayang ni tuan-tuan. Baik, hendaklah kamu bersifat demikian terhadap orang-orang yang anda menyuruh. Anda harus bijak dalam seruanmu, bicara kepada orang itu sendirian dengan lemah lembut, sekadar yang terdaya seraya merendahkan diri, tanda belas kasihan. Kerana sifat belas kasihan itu jika ada pada sesuatu perkara, nescaya ia akan mendatangkan kebaikan, dan apabila ia dicabut dari sesuatu perkara, nescaya ia akan mendatangkan keburukan. Demikianlah maksud daripada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik." Oleh kerana rahmat Tuhanmu lah, maka engkau ya Muhammad bersifat lemah lembut terhadap mereka. Andai kata engkau bersifat kasar dan berhati bengis, nescaya mereka akan lari dari sisimu. Sahabat Nabi tuan-tuan, Nabi cukup sayang pada sahabat Nabi. Kalau Nabi tunjukkan sifat bengis, tunjukkan sifat ganas, sifat tegas yang tak bertempat, agak-agak orang nak follow kita tak? Ni tuan-tuan sesuatu yang Allah Ta'ala ajak kepada kita yang memimpin, kita yang memimpin, kita yang membawa nakhoda kapal. Kita nak bawa jenis lagu mana? Nak bawa kapal kasar kan? Nak bawa kapal lembut-lembut kan? Bawa kasar-kasar, steering pun patah. Steering patah, kapal tak ada haluan. Tuan-tuan, ada 3 jenis kepimpinan. Satu dia panggil apa? Dia panggil dem autokratik. Autokratik ni tuan-tuan, aku cakap hang dengar sudah, hang ikut, antara yang cakap, oh, jangan cakap apa. Itu autokratik. Nombor 2 dia panggil demokratik. Demokratik dia ambil juga, dia tengok keperluan orang bawahan dia. Demokratik. Yang ketiga laissez-faire. Yang autokratik ni tuan kira bos lah, semua bos. Orang bawahan jangan cakap apa, aku tak mau dengar. Yang kedua demokratik, dia mau dengar cakap orang bawah. Yang ketiga laissez-faire. Laissez-faire ni hampa nak buat apa buat. Pemimpin duduk senyap, hampa nak buat apa buat, ikut suka hati hampa, janji jalan sudah. Itu dia panggil laissez-faire. Tuan-tuan, yang mana yang terbaik? Demokratik. Nabi SAW membawa kepimpinan Islam dengan cara apa? Nabi dengar tak pandangan para sahabat? Nabi ambil tak pandangan para sahabat? Ambil. Contohnya apa? Peristiwa peperangan Khandaq. Dalam peperangan Khandaq, Nabi tanya, kita nak pergi perang ni, nak perang dengan apa? Cara apa? Saya minta pandangan semua orang macam mana nak perang nanti. Maka sahabat kata, kita bertahan dalam Madinah lah. Ada sahabat kata, kita pergi luar Madinah. Tiba-tiba seorang sahabat Nabi nama Salman Al-Farisi kata apa? Kami kalau di Parsi dulu ni, ada satu strategi perang, nama dia peperangan dengan membina khandak, buat parit besar supaya musuh kita duduk belah sana tak boleh main belah sini. Kalau dia masuk dalam tu, dia akan terkena jangkat samar. Sahabat lain kata, bagus juga. Nabi kata, ya, ini cadangan yang baik. Maka kita buat khandak seperti mana cadangan Salman Al-Farisi. Di situ tuan-tuan, Allah Ta'ala tunjuk contoh
bagaimana Nabi diajak supaya menjadi orang yang mendengar pandangan orang lain, walaupun Nabi ni orang yang la yantiqu anil hawa. Nabi tak cakap berdasarkan hawa nafsu, melainkan apa yang diwahyukan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam hadis ini Nabi kata apa? Ya Muhammad, wahai, dalam ayat Quran Nabi kata, Allah Taala kata apa? Wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu kasar kepada sahabat-sahabat kamu, nescaya kamu tak mau dengar cakap mereka. Kamu tak mau dengar apa mereka kata, nescaya mereka akan lari daripada kamu. Tuan-tuan, dulu siapa pakai telefon Nokia? Semua orang pakai, anda ingat tak? Satu masa dulu telefon Nokia adalah telefon yang digunakan pakai satu dunia, pakai Nokia. Baru lepas tu keluarlah Ericsson, keluar mai Motorola, lepas tu keluar mai mula Motorola keluar dulu, lepas tu keluar apa, Nokia, lepas Nokia keluar mai Ericsson, keluar mai jenama-jenama macam-macam lah, GSM lah, apa keluar macam-macam. Lepas tu Nokia mendominasi semua sekali, 33 skupang, 32 skupang. Entah ingat lagi tak? 5100. Oh tuan-tuan, keluar mai telefon-telefon macam tu. Yang telefon berat tu tu keluar telefon kecil sikit yang kita duk main game ulang dalam tu. Tuan-tuan, tengah-tengah Nokia duk tengah hebat naik ni, dengan dia punya phone tu, mai Samsung buat keluar handphone besar ni, touch screen kecil ya. Semua pakai apa, tengok, oh ini sempoi lagi, yang ni nak tekan-tekan number, ni pakai touch screen. Buat keluar Android, pakai duk beli phone Samsung, sikit Samsung tengok ada pasaran yang dia boleh kuasai, dia buat keluar satu lagi. Nokia pada masa tu tuan-tuan, dia Finland punya. Ini bukan bohong-bohong tau, ni cerita betul tau. Tuan-tuan baca pasal sejarah Nokia, tuan-tuan, ni saya nak cerita apa tuan-tuan, tentang pemimpin yang dengar daripada bawah dan pemimpin yang autokratik tak mau dengar. Tuan-tuan, tiba-tiba yang duduk di atas ni, orang bawah kata kat dia, bos ni Nokia, bos lah ni Samsung telah mendominasi Android, kita patut buat Android. Bos dia kata apa? Tidak, kita tetap akan membuat penambahbaikan pada handphone Nokia yang sedia ada, sebab ini brand kita, ini kita punya barang yang kita akan bawa sampai bila-bila. Bos kata lagu tu. Tuan-tuan, pertama bos tak mau dengar. Yang pandangan orang bawah bahawa pasaran pada masa tu adalah pasaran Android, orang tak mau tengok dah analog ni. Tuan-tuan, lah ni tuan-tuan, mana Nokia? Nokia pun tak keluar, Norkia pun tak ada dah. Nampak tak tuan-tuan? Punca dia apa? Kita tak mau dengar daripada akar umbi bawah, tak mau dengar daripada bawah ni. Begitu tuan-tuan dalam strategi dakwah. Strategi dakwah untuk memperkenalkan agama. Kita sebagai orang yang memimpin orang-orang, kita kawan bawah ini, dengan kita ni ada orang-orang bukan Islam. Tuan-tuan kena dengar apa dia punya, kena dengar dia, bukan dia suruh dia dengar cakap kita saja tuan-tuan. Dengar apa dia nak cerita, cungkir fahaman tentang agama ni macam mana. Ni strategi, dengar apa yang dia faham tentang agama.
Dia kan cerita ke tuan-tuan, saya ni tengok gini. Tuan-tuan, saya ada seorang supervisor saya waktu saya duduk mengaji. Dia ni tuan-tuan Siam Buddha. Biasalah tuan-tuan, Siam Buddha kalau duduk dia orang Kedah. Dia cakap Kedah piau lah, Melayu betul. Muka pula muka Siam, muka Melayu. Mula-mula saya tengok tuan-tuan, saya kata saya bagi salam ke dia. Rupanya Siam. Tuan-tuan, hari saya sakit, saya duduk dekat hospital. Habis malam tu dia phone saya. Dia kata, Ustaz, tak apa, Ustaz pergi buat. Ustaz tawakal ke Allah Ta'ala. Dia sebut Ustaz tawakal ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu Ustaz orang baik. Ustaz jangan bimbang. Dia sebut Allah Ta'ala sebiji tuan-tuan. Habis pun tak baik doktor, baik, insyaAllah. Tak apa Ustaz, insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi Ustaz selamat semua. Esok lepas selamat semua, Ustaz bangun, Ustaz cuba nazar, puasa ke apa. Dia pula ajak kita. Dia Siam. Habis semua tuan-tuan, keluar dah habis, balik rumah malam pukul 11.30 dia phone, Ustaz tidur lagi. Saya nak tidur lah ni doktor. Dia kata, saya saja telefon nak abang Ustaz ni, saya duk tengah buat Ustaz punya ni semua, adalah benda yang berkaitan dengan teknikal. Okey Ustaz, 11.30 sampai 12 suku. Tentu dia cakap apa saya, sampai saya kata kalau saya panggil main khutbah Jumaat boleh. Dia ceramah kat saya tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, hidup ni jangan susahkan orang. Sebab Allah Ta'ala kata ada kan, selepas setiap kesusahan ada kemudahan kan. Betul tak Ustaz? Saya nak cakap iya ke tidak, betul dia kata. Ustaz, Allah Ta'ala ni dia maha kuasa. Dia lah penyembuh, bukan manusia. Ustaz jangan bimbang tau. Tak diri kita dengan Allah. Tuan-tuan, saya yang mata duk keluar kat tepi tempat dia ni. Ustaz seorang pun, Ustaz lain telefon, ana doakan entah sihat. Dia telefon, dia ceramah, dia siap. Kita jangan susahkan orang. Saya percaya Ustaz, saya bukan Islam, tapi saya percaya Allah Ta'ala akan mudahkan kita kalau kita mudahkan orang. Saya percaya kat Nabi Muhammad. Saya tahu Nabi Muhammad ni dia habaq kat kita, kalau kita marah duduk, dan orang Islam kita tak boleh marah, kena jadi orang yang lemah lembut. Saya pernah kata kat kawan saya, dia kata, kawan saya ada di kalangan kami ni dapatlah anugerah perkhidmatan cemerlang. Muslim dapat anugerah perkhidmatan cemerlang. Mai seorang kawan ni kata, dapat perkhidmatan cemerlang apa? Buat kerja pun tak betul. Saya pergi kata dekat dia, Ustaz, saya kata hang nak murtad dah. Ha? Ni Siam yang Buddha ni kata hang nak murtad dah. Pasal apa? Rezeki yang dia dapat mai daripada Allah Ta'ala. Hang petikai tu rezeki dia, hang bukan petikai kat dia, hang petikai kat Allah Ta'ala. Hang nak murtad kau, dia kata. Tu tuan-tuan, Siam. Tu saya kata kat dia, boleh ke saya panggil Al-Fadil, Doktor Al-Fadil, Ustaz Doktor Cham Nian Soh, boleh dia panggil tu? Dia kata, Ustaz sudah merepek. Dah dekat lebih daripada setengah jam, dekat 45 minit ni doktor duk ceramah kat saya. Dia kata, Ustaz, saya abang terang kat Ustaz, saya ni tunggu hidayah Allah. Tuan-tuan, dia sebut saya tunggu hidayah Allah. Saya tinggal tak dapat hidayah saja Ustaz. Ustaz doa kat saya bagi saya dapat hidayah. Tuan-tuan, kita kenal lagu tu tuan-tuan.
Saya tak tunjuk apa-apa contoh kat dia. Cuma saya tunjuk saya punya perangai kita sebagai seorang Islam. Saya ra'i dia, tuan-tuan. Ra'i dia. Saya tak pernah kata agama dia salah. Saya masuk bilik dia, ada dia punya ni, dia orang yang kuat agama. Saya masuk bilik dia, tuan, saya tak pernah kata apa kat dia. Saya salam dengan saya peluk dia, tuan-tuan. Rupanya dia duduk kawan dekat tempat dia tu, tempat pengajian kami ni, semua geng-geng ustaz-ustaz. Di suasana tu suasana lain. Saya doa dia, tuan-tuan, satu hari dia dapat hidayah, insya-Allah, tuan-tuan. Tapi kita yang ada kawan-kawan bukan Islam ni, kebijaksanaan kita yang ditunjukkan pada hari ni apa dia? Tunjuk sifat lemah lembut. Jangan kasar. Jangan duk berseluruh perli. Tahu seluruh perli? Jangan seluruh perli. Seluruh pergi perli agama dia, jangan. Kalau dia pula seluruh perli agama kita, kita bangkit, kita marah. Oh, jangan. Tuan-tuan, insya-Allah, moga-moga pertemuan pagi ni ada keberkatan, tuan-tuan. Ada rahmat apa yang Allah Taala bagi kat kita dalam kefahaman dalam agama ini. Tunjuk contoh bijaksana dalam menunjukkan kebenaran ialah contoh peribadi yang baik. Tunjuk perangai baik. Orang Islam lembut, orang Islam cakap dia berlapik. Orang Islam cakap dia adalah orang yang sangat menjaga pertuturan, tak ada kelucahan. Ni tuan-tuan tengok, sembang dengan bukan Islam tak lucah pun, sembang dengan orang Islam lucah. Nanti kono kau lucah, cakap depan orang bukan Islam. Janganlah. Dia kata akhlak orang Islam ni baik, ajaran dia bagus, tapi tengok cakap bawah sikit-sikit cakap lucah, sikit-sikit cakap lucah. Janganlah sampai orang cop kita lagu tu. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Moga-moga Allah berikan kerahmatan atas pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada bulan depan. Kita akan tengok bab dilarang berpecah belah dan selisih faham. Wallahu a'lam, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmika wa nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.